Terima kasih rakan kita di Panas Begawan, Mama dan juga Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan pada habis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi. Dan seperti biasa juga Auda, dari daerah Temburong, kita akan kongsikan maklumat semasa dan juga bahan rakaman sebentar nanti. Baik, kita akan kongsikan terlebih dahulu di sini. Di mana pendaftaran kelas Al-Quran dan Mukaddam di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara Brunei Darussalam masih lagi dibukakan sehingga esok 31 Disember 2021 ya. Jadi kepada para ibu bapa ataupun penjaga yang ingin mendaftarkan anak-anak BIS kita untuk mengikuti kelas berkenaan, masih lagi boleh didapatkan ya melalui guru penghubung di masjid, surau dan balai ibadat di mana anak-anak BIS kita akan mengikuti kelas berkenaan ya. Dan syarat penerimaan bagi kanak-kanak yang akan memasuki kelas tersebut adalah hendaklah berumur 6 tahun pada 1 Januari 2022 ini nanti ya. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksi bersama bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Apa kata kita terus saja saksi bersama? Tinjauan dan juga pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati. Kita saksi bersama. Tidak terlintas bagi pasangan suami isteri ini mencoba memasak sendiri pelbagai jenis minuman dari cheese untuk minuman seisi keluarga hanya secara suka-suka kini menjadi punca pendapatan sampingan untuk mereka. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu? Siapa sangka dengan hanya menjual minuman paket ini mampu meraih pendapatan yang begitu lumayan. Sehari pendapatan yang diperolehi RM300. Bayangkan kalau dalam masa tempoh 1 bulan. Ikuti temu bual saya bersama Dayang Nur Ashimah binti Dahari 24 tahun yang akan mengongsikan dengan lebih lanjut mengenai bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan ini. Ikuti bersama. Ani saja Ani. Segalanya bermula apabila Dayang Nur Ashimah binti Dahari, 24 tahun, memuat naik gambar minuman berasaskan cheese yang dimasak mereka di laman sosial. Beliau dan suami hanya berkongsi hasil minuman milk cheese atau susu cheese yang mereka buat. Mereka tidak menyangka ada yang meminta mereka menjualnya. Actually sebenarnya dari awal cuba-cuba sajalah. Since kami laki bini suka cheesean ya. Jadi meanwhile tu lakiku suruh jual tanya macam tu. So baru terfikir. Inspirasi ni memang pada setiap anak lokal ataupun anak muda memang kan mau berjaya. Jadi dari dorongan suami memang yang menguatkan lah. Okey, ini ia disebabkan keunikan rasa itulah, sebabnya ia cheese memang kesukaan ramai. Jadi saya memilih dengan keunikan barang itu. Sebelum ini memang pakai botol, tapi disebabkan botol ini terlalu limited ni orang di kedai, di Shopee, di mana-mana pun limited. Kalaupun kan dipakai sedikit saja bah, dia punya kuantiti itu. Jadi takut customer karang ganti-ganti je catat. Jadi terpaksa tadi dikekalkan pakai packing sajalah. Pada awalnya saya menjual mango saja. Tapi suddenly terfikirkan membuat adunan yang lain disebabkan ada some request dari customer. Macam ada orang suka yam, ada orang suka strawberry. Jadi mengambil masalah untuk mengadun semua perisa-perisa. Idea memang dari perisa satu. Yang kedua ia punya rasa. Rasanya tu macam karamel tu tadi terpaksa pakai gula untuk dia kan dibagi karamel sirap. And then diadun tu. Diadun dijadikan sebagai jelly. Jadi perisanya tu semua datang dari jelly saja. Kalau ikutkan dalam 13 lah. 13 perisa. Cuma ada some tu masih dalam adunan
Pasalnya kalau barang ini ya indain sama cheese, ia akan gagal. Contoh macam durian, dragon fruit itu pernah sudah aku coba. Dan masuklah sama cheese. Ada jagung pun hari tu indah masuk. Indah masuk. Ia macam lain pelang rasanya jadinya. Kelapa pun hari tu sudah aku coba. Indah, ya terus beges lah rasanya. Beliau merupakan suri rumah tangga. Mula mengorak langkah menghasilkan pelbagai jenis minuman yang ditempah oleh orang ramai dan kenalan. Ketika negara berdepan dengan gelombang kedua COVID-19, mereka banyak meluangkan masa di rumah. Timbullah idea untuk mencuba sesuatu yang baru, kata ibu kepada 3 orang anak itu. Berkongsi cara menghasilkan beberapa perisa jeli. Hanya beberapa bahan saja yang digunakan. Menggunakan nama komersial Susu Cheese untuk produk mereka. Dayang Asimah berkata, kini mereka mampu menghasilkan kira-kira 300 bekas sehari berbanding hanya 30 bekas pada awalnya. Membuat satu perisa saja aku kadang-kadang mengambil dalam seminggu lah untuk inkan perisanya tu. Jadi kalau gagal aku akan menjual lah. Pasal salah satunya nemu komplain lah. Jadi kalau satu perisa tu pun kalau kan diadun mengambil masa 45 minit menyiapkan. Menyiapkan. Kalau di chiller, since ia susu cheese kan, kalau di chiller dalam 5 ke 6 hari saja. Jadi tani perlu freeze lah barang ni. Kalau di freeze ia akan ketahanan dalam seminggu ataupun 8 hari lah. Bulan November lah seingat saya, dalam 2 bulan. Jadi pengambilan pekerja memang nada. Cuma buat masa ni ada pengambilan ejen dan saya pun mempunyai ejen lah buat masa ni. Sambutan alhamdulillah lah, ramai. Nampak. Pasal dalam 2 bulan itu lebih 2,000 lah. Lebih 2,000 paket sudah terjual. Pedulilah apa cakap orang. Semangat itu perlu tani bakar sebenarnya. Sebagai anak-anak muda, tani perlu langkah ke depan. Jangan peduli orang kiri kanan ni lah. Menurutnya selain susu cheese, mereka turut menjual latte cheese, pandan cheese, mango cheese, blueberry cheese dan sebagainya. Beliau kini mampu berbangga apabila produk yang diusahakan mereka mempunyai ejen jualan di keempat-empat daerah. Malah mereka turut merancang akan memperluaskan lagi dan akan menyewa tempat kedai. Beliau rasa bersyukur, tempahan amat menggalakkan hingga tidak menang tangan menyiapkan tempahan dan ianya juga dibantu oleh anak dan suami. Ya, alhamdulillah sehingga kini lebih 2,000 paket minuman telah pun terjual. Sambutan daripada orang ramai amat menggalakkan. Antara minuman yang menjadi kesukaan orang ramai antaranya ialah mango milk cheese, grape milk cheese. Ini yang sering mendapat sambutan daripada orang ramai dan insya-Allah di masa akan datang beliau juga akan mencuba dengan pelbagai jenis perisa yang lain. Jadi dengan adanya perusahaan minuman paket ini terjual, alhamdulillah ianya membukakan peluang anak tempatan di daerah Temburong maupun ada di daerah-daerah yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya pendekatan kita pada kali ini akan dapat memberikan inspirasi kepada belia-belia di luar sana. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.